Ini tak ada dalam Ahli Sunnah wal Jamaah. Nabi pun dapat wahyu. Tak ada Nabi yang pernah claim dia hilang, dia cakap itu direct message daripada Allah. Tak. Nabi dapat wahyu. Dan Nabi sampaikan wahyu. Dan ini adalah kesesatan pertama yang saya nak kongsi, dan saya harap sahabat-sahabat saya di sana boleh jawab. Dia bukan isu kecil. Dan yang kedua, tentang yaqadah, mendakwa jumpa Nabi SAW. Khilaf. Yes, take it as khilaf. Boleh tak boleh jumpa Nabi ketika orang tu dalam jaga? Khilaf. Tinggalkan dia, khilaf. Tetapi apa yang dilakukan oleh Syekh Nazim Haqqani, yang disebarkan oleh beliau, ini bukan tentang khilaf. This is the next step of yaqadah, di mana dia ada kepercayaan bahawa setiap malam ada meeting, ada gathering of para Nabi. Meeting in that place, the place of 40 mihrab. Ini disebut dalam Mercy Ocean 2. Dalam Mercy Ocean lain, idea ni tersebar di mana-mana. Meeting yang dihadiri 114,000 Nabi dan wali. Tiap-tiap malam dia pun hadir. Dan Syekh ni, dia boleh pergi ke meeting tu. Ini bukan yaqadah. Ini kepercayaan. Ada gathering para Nabi dan para wali malam-malam yang dia boleh pergi join bila dia nak pergi. Dia boleh sign out bila dia tak mau pergi. Tak, ini bukan Ahli Sunnah wal Jamaah. This is not yaqadah. Kalau tuan-tuan rasa pelik apabila Ustaz Muhaizat sebut selak tirai berbicara dengan Nabi SAW, ini 10 kali lagi teruk. There is a gathering, you can go, you can ask mana-mana Nabi you nak tanya soalan, dan dia jawab, dia boleh bagi tahu kat orang jawapan. Tak, ini bukan Ahli Sunnah wal Jamaah. Yaqadah ya. Apa yaqadah? Seseorang yang dalam kerinduan kepada Nabi, dalam kecintaan kepada Nabi SAW, lalu dia melihat Nabi. Okey, khilaf. Betul dia lihat tu Nabi ataupun bukan Nabi, ada khilaf. Tapi kalau ada gathering yang tiap-tiap malam, yang dia boleh pilih bila dia nak pi assembly ini adalah satu perkara khurafat. Tak ada gathering yang semacam ini, melainkan dalam pemikiran-pemikiran mereka sahaja. Orang kata istighathah ni khilaf. Istighathah ni tidak lebih daripada sekadar macam tawassul. Saya nak cerita. Dalam kepercayaan Syekh Nazim Haqqani dan tarikat Haqqani, Naqsyabandiyah Haqqani, dia bukan tentang sekadar minta, tapi dia ada step. Apa step yang pertama? Step yang pertama yang disebutkan, ini yang pertama ni basic ni. Lebih baik minta dengan makhluk, jangan minta terus dengan Allah. Kalau nak minta, kata Syekh Nazim, you can't directly address him, there is a protocol. Benda penting nak minta, there is a protocol. Bukan directly minta kepada Allah, kena melalui para wali. Itu yang pertama. Sebab kamu sendiri, that means that you ask from Allah but indirectly, because yet you didn't reach to Allah Almighty. You tak sampai lagi. You kena pakai jalan pertengahan, protokol untuk minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kena jalan orang tengah, pergi kepada Sultan. Dia kiaskan itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebaik-baik permintaan, pakai orang tengah yang hebat. Agama tak ajar begitu. Boleh tak tawassul minta orang soleh berdoa? Boleh. Tapi sebelum itu kamu sendiri mesti banyak berdoa. Ideologi yang beliau nak pertahankan dan sebarkan di sini adalah yang terbaik adalah jangan minta langsung. Dari protokol yang you have to follow the protocol. Ini yang pertama, tentang meminta. Dan yang kedua, pada Syekh Nazim ada wali-wali yang kawal alam semesta. Sebab tu pergi minta kepada mereka. Kenapa? Bukan minta lalu mereka ini minta kepada Allah, majaz. Sebagaimana kata Ba'lawi, Mufti Tarim Ba'lawi Hadrami. Tak, bukan begitu. Sebab pada dia ada kutub. Kutub ni disebut oleh para ulama. Para ulama sebut tentang kutub, para ulama sebut tentang abdal. Itu ada perbezaan, orang ini abdal ataupun tidak. Tetapi pandangan Syekh Nazim tentang kutub dan abdal ini pelik. Pandangannya apa? Ada 4 kutub utama. Qutbul Bilad, kontrol muka bumi ini. Ada Qutbul Aqtab, ketua kepada kutub. Ada Qutbul Mutasarrif, dia yang kawal kekayaan muka bumi ini dan sebagainya. Kata Syekh Nazim, these people, the whole world is in their hand, in this world and in the heavenly world. Mereka yang kawal muka bumi ini semua. Jadi kuncinya nak minta macam mana? Minta kepada mereka, kutub. Jadi kenapa ideologi ini diketengahkan? Ideologi ini diketengahkan untuk nak bagi tahu ke orang, minta kepada kutub tu. Last kali sugar coating perkataan ini semua berlaku dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bukan Ahli Sunnah wal Jamaah. Ini bukan Ahli Sunnah wal Jamaah. Aliran ini berbahaya. Pemikiran ini berbahaya. Aliran ini ada dalam pemikiran Buddha. Dewa angin jaga angin, dewa bukit jaga bukit, mereka kontrol semua. Syekh Nazim tutup ayat ini dengan, sehari sekali Allah Ta'ala mai tengok muka bumi. Yang lain, dia ada kutub untuk kontrol. Syekh Nazim Haqqani juga percaya bahawa
meminta pertolongan dengan wali di kubur dengan anggapan mereka berkuasa. Tuan-tuan dan puan-puan, pergi ke kubur, ambil barakat dengan kubur, khilaf. Saya tak nak masuk bab khilaf ni. Pergi berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala di kubur kerana anggap ada barakah, khilaf. Saya tak nak masuk bab khilaf pada hari ini. Itu khilaf. Berdoa kepada berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bertawassul dengan makhluk, Allahumma inni as'aluka bihaqqi Nabi sallallahu alaihi wasallam, khilaf. Berdoa minta kepada makhluk dalam erti kata majaz. Dalam erti kata majaz, nak minta kepada Allah. Daripada kita kata kat makhluk, Usop tolong doakan aku pass exam. Usop minta-minta lah bagi aku pass exam. Nampak tak intonasi dia nak minta kepada Allah, tapi cara sebutan macam minta dekat dia, majaz. Khilaf. Nak kata khilaf? Khilaf. Tetapi apa yang dibawakan oleh Syekh Nazim Haqqani, istighathahnya bukan begitu. Istighathahnya adalah minta kepada makhluk dengan anggapan dan kepercayaan makhluk itu membantu. Makhluk itu sendiri boleh bagi bantuan pada sesuatu yang makhluk tak berkuasa membantu. Dia anggap ada kuasa khas pada makhluk itu. Apa kata Syekh Nazim bila orang tanya tentang, Syekh Nazim, tarikat hang telah diharamkan di Malaysia. Kalau ikut kaedah tadi, orang kafir pun dia kata Allah ampunkan, Allah maafkan. Tapi ini kata dia kepada majlis fatwa di Malaysia yang haramkan tarikat dia. They must ashame these scholars that are so bad people living for syaitan. Saya tak tahu masa tu Mazhar jadi mufti ke tak. Kalau jadi mufti, dia termasuk sekali tahun 2002. Okay, they can't prevent me order Naqsyabandi order in Malaysia. Tak boleh. I make a complaint to the Prophet. Nampak? Hampa balik mengadu kat mak, I make complaint to the Prophet. Aku mengadu kat Nabi. And they should find themselves where they are going to be after a while. 1 year, setahun lagi, mereka tahulah tempat mereka di mana. Unashamed people, may Allah curse them. Majlis Fatwa Malaysia tahu ni? Saya tak tahu Mufti Negeri Sembilan termasuk sekali tak dalam makian Syekh Nazim ketika 2002. Check. They may try to ban one way of Allah, they can't do this. In Germany, England, Russia, even unbelievers and Christian, they don't make a ban on tariqat. Who they are, these foolish and cursed people? Siapa orang-orang yang terlaknat ni dan bodoh? From where bringing that foolish fatwa? No doubt, it's from syaitan. Kata dia kepada siapa? Majlis Fatwa Kebangsaan yang haramkan dia. They should be with him in hell soon. Tak lama lagi duduklah mereka dalam neraka bersama dengan syaitan. Apa ideologi ni? Baru ni orang bincang kan sikit tentang Fir'aun buat menara 15 km. Tak betul. Khariqatul lil adah mungkin munasabah berlaku, tak munasabah. Kalau tak ada dalil, tak diterima. Kalau satu orang menimbulkan kekeliruan, ideologi tak betul, lalu datang, saya minta maaf ARG, saya nak sentuh sikit, ARG defend pula kata ini munasabah, mungkin tak berlaku, tapi munasabah kod celah mana ya asatizah? Saya harap artikel tu bukan Ustaz Engku yang tulis, tapi beginilah yang berlaku. Dalam pemikiran tarikat yang boleh dibawakan ideologi yang tak betul, dalam tarikat lagi teruk tau. Syekh Nazim cerita dalam buku dia, ada wali pergi step di bintang, letak kaki dekat bintang, patah balik mai bumi. Sebab dia boleh masukkan jasad dia dalam roh, dia boleh travel lebih laju daripada cahaya. Pergi bintang, letak kaki, patah balik. Jadi ideologi begini, kalau dibawakan oleh satu orang yang dia memang ada kehendak untuk mencipta persepsi, dapat keuntungan, lalu datang research group yang tak tentu hala ni kata betul munasabah, apa akan jadi pada orang awam? Jadi pemikiran begini mesti dinilai dengan ilmu. Bukan khariqatul lil adah, sah nama khariqatul lil adah, sumbat masuk unsur karamah, sihir dan sebagainya, akhirnya tak ada benda yang mustahil di atas muka bumi ni. Apalagi yang mustahil. Sedangkan agama mengajar kita untuk menggunakan akal dan menilai. Kalau tidak, ideologi. Sebab tu saya pelik apabila orang pelik dengan cerita-cerita pelik ustaz-ustaz yang ada di Malaysia. Sebab Syekh Nazim lagi teruk dan lebih pelik. Apa sangat setakat menara 15 km, ada wali boleh step kaki dekat bintang, letak kaki patah balik ke bumi. Nabi mari ya, sekarang boleh banyak. Roh dia tak dapat kena. Jadi nak royak kata Nabi mari, roh dia ada nas. Tak boleh orang tu ada begitu. Jadi banyak. Senyap.